A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pengajian saya Ustaz M. K. Azman, Guru Pengajian Akhlak bagi tahun 3. InsyaAllah pada hari ini akan membincangkan tentang satu tajuk di muka surat 5. Masing-masing buka buku ya. Buka buku yang telah diberikan kepada anda semua, buku berwarna kuning. Buku Akhlak tahun 3. Kita buka muka surat 5 yang membincangkan tentang Shin, Kaf, Waw, Ra. Apa dia? Syukur. Baik. Kita lihat muka surat 5. Bagaimanakah, apakah yang dimaksudkan dengan syukur? Kita lihat senario yang mana berlaku kepada Amir. Kita baca ya. Baik, di situ ada gambar seorang budak lelaki sedang menadah tangan. Dan kita faham dia sedang merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Kita baca apa cerita dia. Apa yang diceritakan sini berkenaan dengan Amir. Okey, baik. Kita baca sesama. Ini Amir. Ini Amir. Amir berasa gembira. Kenapa? Dia mendapat markah yang tertinggi di dalam bilik darjah. Dia mengucapkan syukur kepada Allah dengan menyebut apa dia? Amir ni dapat markah tertinggi dalam kelas dia. Tak tahu saja apa. Setelah dia melihat dia mendapat markah tinggi, maka Amir mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan kalimah Alhamdulillah. Sebut sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah kalimah yang mana kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT melalui ucapan. Baik, kita teruskan bacaan. Amir mencontohi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala ialah mengenang jasa atau berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Jadi, di muka surat 5 ni, kita nak diberitahu, kita semua kena faham bahawa apabila kita mendapat nikmat daripada Allah SWT, nikmat kesihatan, nikmat kekayaan, nikmat rezeki, dapat datang sekolah, dapat hadiah baju, dapat markah tertinggi dalam perusahaan, apa jua nikmat yang kita dapat daripada Allah SWT yang dihantarkan kepada kita ni, sama ada melalui mak ayah kita, kakak, abang dan sesiapa sahaja yang menyampaikan nikmat tersebut, maka sewajarnya kita menyebut apa? Alhamdulillah. Itulah sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak susah pun untuk menyebut kalimah ini. Kalimah ini adalah kalimah zikir yang kita ucapkan selepas solat. Antaranya kita sebut Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita sebut Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah ini salah satu zikir yang disunatkan untuk kita baca selepas kita solat. Selepas kita selesai bersalam, kita ucap Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu akbar. Nak mengatakan bahawa ucapan Alhamdulillah ini satu yang dianjurkan dalam Islam, yang amat disuruh oleh Allah SWT sebagai tanda kita mensyukuri atas nikmat yang Allah bagi. Cuba kita renungkan, di sekeliling kita ni ada banyak nikmat yang Allah bagi. Kadang-kadang kita buat nampak je.
Kita dapat nafas, nikmat. Kita dapat minum air, nikmat. Kita dapat tidur dan nyenyak sekali, nikmat. Kita dapat melihat, nikmat. Kita dapat mendengar, nikmat. Kita dapat makan, nikmat. Kita dapat berjalan, nikmat. Kita dapat mendengar, nikmat. Kita dapat buang air besar, air kecil, nikmat. Semua kemudahan-kemudahan yang Allah bagi itu adalah nikmat. Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala melalui kalimah Alhamdulillah. Itu baru kita bersyukur dengan menyebut kalimah yang mulia Alhamdulillah. Kita juga haruslah menunjukkan rasa syukur kita itu dengan perbuatan, iaitu kita solat dia tinggal, kita santuni mak ayah dengan baik, kita kalau ada dapat duit kita sedekah kepada orang miskin, kita bantu orang susah, kita menyantuni haiwan-haiwan yang sakit, yang kelaparan. Apa sahaja nikmat, apa sahaja kebajikan yang kita buat itu adalah sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka muka surat berikut. Baik. Kita lihat perasaan yang kedua ini, yang mana Allah SWT berfirman kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang maksud, hendaklah kamu ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepada kamu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini ingatan kepada Allah Ta'ala supaya kita ni sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, sebab nikmat Allah Ta'ala bagi ni bukan sikit, banyak nikmat Allah Ta'ala bagi. Nikmat apa? Nikmat dapat tidur, nikmat makan, nikmat bernafas, nikmat menghidu, nikmat merasa makanan. Kan? Kalau kata seseorang tu jangkiti COVID-19, coronavirus, dia tak dapat nak rasa kesedapan makanan tu sebab hilang dari rasa. Dan hilang nikmat dari rasa tu. Itulah satu nikmat yang Allah Ta'ala tarik balik. Kita bersyukur sebab kita sihat, Allah Ta'ala bagi nikmat dapat makan, dapat minum, dapat tidur, dapat naik basikal, dapat melihat TV, dapat bermain di padang, dapat bernafas, dapat apa lagi, semua nikmat dapat. Tapi malangnya kita tak mensyukuri nikmat tersebut, yang mana kita menggunakan nikmat tersebut untuk kejahatan. Itulah nikmat manusia yang tak tahu bersyukur. Sepatutnya bila kita dapat nikmat tu, bersyukurlah banyak. Baiklah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, menzahirkan kesyukuran kepada Allah setelah baginda Rasulullah dipilih sebagai seorang Rasul, yang mana beliau adalah, baginda Rasulullah adalah maksum, bebas daripada dosa dan kesalahan, dan Rasulullah akan ditempatkan di syurga yang tertinggi sekali. Bagaimana Rasulullah tunjukkan syukur dia kepada Allah atas nikmat yang Allah bagi? Kita baca sama ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bangun pada waktu malam untuk mengerjakan solat tahajud. Baginda melakukannya sehingga kedua belah kakinya bengkak. Walaupun baginda seorang Rasul, baginda tetap mempergunakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Ini menunjukkan baginda adalah seorang hamba yang mensyukuri nikmat Allah. Maknanya, sebagai tanda untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah ialah kita melaksanakan tuntutan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena solat. Siapa yang solat itu makna dia telah menyatakan kesyukuran dia kepada Allah Taala. Sesiapa yang tak solat, dia mengingkari nikmat yang Allah bagi. Maknanya orang yang mensyukuri nikmat Allah Taala, dia akan ditambah nikmat-nikmat tersebut. Sesiapa yang tak solat, bermaksud dia akan diazab oleh Allah Ta'ala seperti mana dia telah menyatakan, la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Firman Allah SWT, la in syakartum,
la azidannakum. Sehingga kamu bersyukur, insya kami akan tambahkan rezeki kepada kamu. Wa in syakat wa in kafartum inna azabi lasyadid. Sehingga kamu kufur terhadap nikmat Allah, kamu akan diazab dengan azab yang keras. Baik. Bagaimanakah caranya untuk menimbulkan rasa syukur? Kita baca ya. Bagaimanakah caranya untuk menimbulkan menzahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala? Sebagaimana menimbulkan rasa syukur kepada Allah, seseorang itu hendaklah menggunakan nikmat yang diberikan sebaik-baiknya, iaitu nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi itu, kita hendaklah menggunakan sebaik-baiknya itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita guna nikmat kesihatan untuk membaca Al-Quran, guna nikmat kesihatan itu untuk membaca buku, guna nikmat kesihatan itu untuk berzikir kepada Allah, guna nikmat kesihatan itu untuk melakukan amal kewajipan-kewajipan lain, dan jangan kamu gunakan untuk keburukan, iaitu kamu tak solat, kamu tak berzikir, kamu tak menyantuni orang miskin, kamu tak melakukan kebajikan, asyik habis ke masa main game. TV. Itulah di antara kekurangan ataupun di antara tanda-tanda orang yang tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Baik. Kita lihat pula di antara dalam buku ni, dalam buku tahun 3 ni ada gambar bagaimana gambar pilih air keluar. Itu pangkah bermaksud janganlah kita membazir. Kita pada musim air banyak, kita membazir air tersebut, itu sebagai tanda kita tak syukur kepada Allah. Biar tak ada, setiap gelas itu amat berharga. Yang kedua, gambar kedua adalah dia buat apa? Dia bersedekah. Bermaksud dia telah menggunakan duit yang dia dapat itu untuk bersedekah, untuk infak ke dalam Allah SWT. Inilah dua gambar yang menunjukkan satu tanda kita tak bersyukur, satu tanda kita bersyukur. Tak bersyukur apa? Tak bersyukur sebab dia tak menggunakan air tersebut sebab mungkin. Yang kedua, dia bersyukur dengan berkongsi wang ringgit rezeki yang dia dapat itu dengan orang lain. Baik. Lihat muka surat berikutnya, muka surat terakhir, muka surat ke-7 adalah melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itu adalah sebagai tanda syukur. Bagaimana kita nak menzahirkan kesyukuran? Yang pertama tadi ialah kita menggunakan nikmat yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Gambar sini ada 4 gambar. Gambar yang ini apa? Yang pertama, dia baca Al-Quran. Itu adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya kita menggunakan kesihatan, menggunakan nikmat hidup kita ini dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, gambar dia bawah tengok TV. Takkan kita nak habiskan masa kita ni dengan menonton TV saja. Rugi. Kita hidup ni bujang pula. Kita hidup ni waktu muda sekali je. Tetapi rugi bagi mereka yang menggunakan waktu muda itu dengan menonton televisyen. Kan? Kalau gambar yang ketiga itu ialah dia menggunakan dia solat. Solat adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita lakukan. Solat. Orang yang tak solat ialah orang yang tak menunjukkan kesyukuran dia kepada Allah Ta'ala. Solat adalah perintah wajib kepada semua mukallaf, semua umat manusia, lelaki dan perempuan, miskin kaya, diwajibkan untuk solat. Ya. Itulah sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang keempat adalah gambar dia bergaduh ketika main bola sepak. Ini juga perkara sia-sia. Bila kamu diberi masa untuk bermain bola, main bola ya harus yang dibolehkan. Ya, dibolehkan. Main dengan melakukan peluh, mengingatkan persahabatan, itu mendapatkan pahala. Tetapi kalau kata kamu bermain itu menyebabkan kamu berdengki, kamu bergaduh, itu akan mengundang dosa. Bila kata dapat dosa, itu bermaksud kamu tak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat masa yang Allah Ta'ala bagi, nikmat kawan yang Allah Ta'ala bagi, nikmat main bola sepak yang Allah Ta'ala bagi, nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat-nikmat ini kita abaikan sebabnya kita mengikut hawa nafsu untuk bergaduh. Ya.
itulah pengenaan kita hari ini, iaitu berkenaan dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran, iaitu sebagai tanda untuk kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah bagi, ialah kita menunaikan solat. Jangan lupa solat. Jangan lupa untuk baca Al-Quran. Jangan lupa untuk berzikir. Jangan lupa untuk tolong mak ayah dapur, tolong mak ayah di rumah. Ya. Jangan gaduh, jangan bermasa main game, main tengok TV. Penuhi waktu kita ini dengan membaca Al-Quran, solat, tolong mak ayah, bersih rumah, baca buku dan sebagainya. Sekian untuk ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Moga-moga video ini bermanfaat untuk semua. Kita jumpa lagi itu akan datang insya-Allah, dan kita ada tajuk lain yang lagi baik, lagi bagus untuk kita sama bincangkan. Insya-Allah sesiapa yang ada kemusykilan, tak faham dan sebagainya, boleh PM saya terus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.